Pertama, PKP ke atas 6 buah negeri. Saya sebutkan 6 buah negeri. Apa dia negeri itu? Iaitu Pulau Pinang, Selangor, wilayah Persekutuan, ini masuk Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, Melaka, Johor dan Sabah. Ini PKP. Kedua, PKP bersyarat, PKPB. Yang ini juga ke atas 6 buah lagi negeri, iaitu Negeri Pahang, Perak, Negeri Sembilan, Kedah, Terengganu dan Kelantan. PKPB. Ketiga ialah PKP pemulihan. Macam mana yang pernah kita buat dahulu, PKPP. Ini akan dilaksanakan untuk negeri Perlis dan Sarawak dan akan diteruskan sepanjang tempoh ini. Negeri-negeri yang dikenakan PKP yang saya sebutkan tadi adalah negeri yang berisiko tinggi. Yang ini hasil penilaian risiko oleh KKM dan tahap keupayaan perkhidmatan kesehatannya telah hampir mencapai kapasiti maksimum. KKM akan membuat penilaian risiko secara berterusan bagi memutuskan sama ada pelaksanaan PKP ini akan ditamatkan atau diteruskan sebelum tempoh 2 minggu berkenaan ini tamat. Saudara dan saudari sekalian, bagi mengurangkan risiko jangkitan dan memutuskan rantaian COVID-19 ini, aktiviti sosial, saya sebut lagi aktiviti sosial yang melibatkan perkumpulan ramai seperti kenduri kahwin, persidangan, perakan keagamaan termasuk Taipusam, Tahun Baru Cina, mesyuarat, seminar, kursus dan sukan berkumpulan adalah tidak dibenarkan sama sekali. Saya sebut sekali lagi, tidak dibenarkan sama sekali. Bagaimanapun bagi negeri-negeri di bawah pelaksanaan PKPP, iaitu pemulihan, aktiviti sosial adalah dibenarkan tertakluk kepada pematuhan SOP yang ketat. Pergerakan rentas negeri, ni ramai yang berminat nak tahu. Memang Pergerakan rentas negeri tidak dibenarkan di seluruh negara. Untuk negara bagi KL. pergerakan rentas daerah juga tidak dibenarkan. Rentas negeri tak boleh, rentas daerah pun tidak dibenarkan. Jadi susulan larangan pergerakan rentas negeri dan Operasi Sekatan Jalan SJA akan mula berkuat kuasa pada jam 12.01 tengah malam Rabu 13 Januari 2021. Dan bagi negeri yang dilaksanakan PKP, pergerakan anda adalah terhad di dalam 10 km radius saja. Dah kapung je boleh jalan. Membeli barangan keluar dari pasaraya atau kedai runcit yang berdekatan. Hanya dua orang anggota isi rumah yang dibenarkan untuk keluar dan berada Mari dia kerja. Tengok PKP ni. di mana individu yang melanggar larangan ini boleh dikenakan kompaun maksimum RM1,000. Macam sebelum ni ya. Bagi sektor ekonomi pula, ini penting. Kerajaan telah mengenal pasti 5 sektor yang dibenarkan beroperasi yang dikategorikan sebagai sektor ekonomi perlu ataupun essential economic sector. Apa dia sektor-sektor itu? Iaitu penghilangan dan pembuatan, pembinaan, perkhidmatan, perdagangan dan pengedaran serta peladangan dan komoditi. Sektor-sektor ini dibenar beroperasi kerana peranannya menyokong kerja-kerja membekal keperluan asas seperti makanan, minuman, barang keperluan rumah serta penjagaan diri, kelengkapan PPE, peranti perubatan dan ubatan pada petugas kesihatan, aktiviti perdagangan antarabangsa, memastikan rantaian bekalan
tidak terputus Mendapat. dan menyokong infrastruktur kritikal dan juga kerja-kerja kecemasan. Bagaimanapun hanya 30% pekerja sikit. dalam kumpulan lebih. pengurusan yang dibenarkan berada di pejabat, manakala bagi pekerja dalam kumpulan sokongan, jumlah pekerja yang diperlukan pada satu-satu masa akan ditentukan oleh majikan masing-masing. Itu dia. Ingin saya ingatkan, jumlah pekerja yang ditentukan mestilah mengambil kira pematuhan ketat SOP yang ditetapkan. Jangan sampai tiada penjarakan fizikal langsung sewaktu berada di tempat kerja. Mana-mana majikan yang melanggar SOP dan menyebabkan berlakunya penularan jangkitan COVID-19 di tempat kerja, tindakan tegas akan diambil berdasarkan undang-undang termasuk menutup premis berkenaan. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ataupun MITI akan nanti memperincikan jenis-jenis perkhidmatan yang disenaraikan sebagai essential economic sector ini. MITI dan juga Kementerian Kerja Raya juga akan memperincikan butiran kerja-kerja pembinaan yang dibenarkan beroperasi. Dan bagi sektor atau perkhidmatan yang tidak disenaraikan sebagai essential services, arahan bekerja daripada rumah atau work from home akan dikuatkuasakan. Semua majikan mesti mematuhi arahan ini untuk mengurangkan pergerakan di dalam komuniti, terutamanya di kawasan yang berkepadatan tinggi. Hanya dengan langkah ini kita dapat mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 di tempat kerja. Sepanjang pelaksanaan PKP, kedai makan kedai penjaya dibenarkan beroperasi hanya untuk perkhidmatan take away. Oh, take away je. Kedai tempat COD dah. kalau bagi kawasan PKPB dan PKPP, kedua-duanya dibenarkan beroperasi seperti biasa mengikut SOP yang telah ditetapkan. Perkhidmatan pengantaran makanan yang ini dibenarkan beroperasi. Pasaraya, perkhidmatan kesihatan termasuk klinik, hospital dan farmasi serta bank dibenarkan beroperasi di kawasan PKP pada tahap berjaga-jaga. Dia tengok yang saya tu. Patuhi SOP ketika berada di tempat-tempat ini seperti memakai pelitup muka dengan betul, jaga penjarakan fizikal dan kerap gunakan hand sanitizer. Sekiranya tidak ada keperluan segera ataupun mendesak, tidak perlulah keluar rumah. Macam mana yang saya biasa sebutkan dulu, just stay at home. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP telah memberikan jaminan bahawa bekalan di semua sektor peruncitan adalah mencukupi. Tak payah bobot-bobot ataupun simpan barang lebih daripada yang diperlukan. Pemantauan terhadap barangan keperluan pengguna seperti gula, minyak masak, tepung gandum, beras, roti putih, susu tepung, ayam, sayur-sayuran, telur, bawang, hand sanitizer, pelitup muka akan dilakukan setiap hari. Saudara-saudari sekalian, walaupun terdapat sekatan pergerakan yang ketat, khususnya di negeri-negeri dikenakan PKP, pengecualian diberikan pada pelajar dan calon peperiksaan utama, termasuk peperiksaan SPM untuk sesi 2020 dan 2021. Mereka ini dibenarkan hadir ke sekolah dengan SOP yang ketat. Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia akan nanti memperincikan SOP. Bagi aktiviti keagamaan, hanya ahli jawatankuasa masjid atau rumah ibadat dibenarkan hadir. Inilah di negeri yang dilaksanakan PKP dengan jumlah maksimumnya 5 orang.
Bagi negeri yang dikenakan PKPP dan PKPB, aktiviti keagamaan masih dibenarkan dengan bilangan kehadiran minimum yang ditetapkan di dalam SOP. Pihak berkuasa agama negeri disaran untuk memberikan penetapan yang bersesuaian dalam nak menetapkan jumlah kehadiran yang dibenarkan. Saya juga sedar bahawa pengasingan diri untuk satu tempoh yang lama ni boleh memberikan tekanan ataupun stres terhadap kesihatan mental. Justru bagi memastikan kesihatan minda dan fizikal yang berterusan, anda dibenarkan untuk meninggalkan rumah untuk beriadah dengan anggota isi rumah sahaja. Pastikan jarak anda dari orang lain adalah 2 meter sekurang-kurangnya setiap masa. Kalau hendak berjoging, jangan lebih daripada 2 orang. Dan kalau berbasikal, janganlah secara berkumpulan. Cukuplah seorang saja. Saudara-saudari yang saya hormati, tempoh 2 minggu yang akan datang ini amatlah penting untuk bukan saja diri kita tetapi juga seluruh negara. Semua kebebasan yang kita korbankan ini terputus hubungan dengan rakan-rakan, berada dalam isolasi di rumah dan kesukaran untuk melakukan aktiviti sosial di luar akan mampu menyelamatkan nyawa kita semua. Virus ini sekarang ini telah pun berada di dalam komuniti dan virus ini sekarang ini hidup bersama kita. Jadi janganlah kita merasa terlalu selesa dan akhirnya mengabaikan langkah-langkah pencegahan yang begitu mudah untuk kita amalkan, seperti kerap mencuci tangan dengan sabun, memakai pelitup muka dengan betul, jaga jarak fizikal dan elakkan dari bersentuhan. Saya ingin mengajak pemimpin-pemimpin masyarakat ataupun community leaders untuk menjaga dan melindungi komuniti masing-masing daripada menjadi tempat penurunan jangkitan COVID-19. Anda semua adalah frontliners di dalam komuniti anda dalam perjuangan kita melawan virus ini. Jalinkan kerjasama dengan pejabat kesihatan daerah, klinik-klinik kesihatan komuniti dan juga majlis daerah untuk mendidik warga komuniti anda supaya mereka juga tahu bagaimana cara terbaik untuk mencegah jangkitan COVID-19 ini. Sebagai bukti komitmen kerajaan untuk memperkasakan komuniti, satu jawatan kuasa peringkat tinggi yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara bersama dengan Menteri Tugas-Tugas Khas telah pun dibentuk untuk memastikan pelaksanaan langkah pemerkasaan komuniti dengan lebih berkesan lagi. Anggaplah bahawa virus tersebut berada di dalam diri kita agar kita sentiasa berwaspada dan tidak leka dalam mematuhi SOP yang ditetapkan. Kita bergelak ketawa di luar bersama rakan dan keluarga, tetapi kita sering lupa segala SOP dan petugas-petugas kesihatan kita yang bertugas lumus mengorbankan masa bersama keluarga dan mengeluh bersendirian untuk mengawal penularan jangkitan COVID-19 ini. Saudara dan saudari sekalian, saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengumumkan bahawa kajian klinikal fasa 3 vaksin COVID-19 akan bermula pada 21 Januari 2021 di 9 buah hospital Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah kelolaan Pusat Kajian Klinikal Clinical Research Center CRC masing-masing. Kajian klinikal yang pertama dilakukan di Malaysia ini dijangka akan melibatkan seramai 3,000 sukarelawan dan Malaysia bakal menjadi negara pertama di luar negara China untuk kajian calon vaksin inactivated COVID-19 vaksin buatan Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Sciences China, APSCAM ini. Kesemua keperluan regulatory termasuk kelulusan etika daripada Medical Review and Ethics Committee MREC dan akhir sekali Clinical Trial Import License CTIL
daripada NPRA telah diperolehi pada 8 Januari 2021. Selain itu, bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA, Kementerian Kesihatan Malaysia, juga telah meneruskan pendaftaran vaksin COVID-19 yang dihasilkan syarikat farmaseutical Pfizer. Justru Malaysia dijangka akan menerima bekalan vaksin Pfizer ini untuk fasa pertama pada hujung Februari ini, insyaAllah, dan sebagai persediaan awal bagi memastikan pengagihan vaksin COVID-19 kepada rakyat negara ini berjalan lancar. Bekalan diperolehi, KKM telah pun membangunkan pelan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dan bagi mencapai imuniti kelompok, sebanyak 60 hingga 70% ataupun 20 hingga 23 juta penduduk Malaysia perlu diberikan vaksin COVID-19 ini. Buat masa ini, kerajaan telah pun menandatangani perjanjian awal dengan fasiliti COVAX, syarikat Pfizer dan AstraZeneca bagi perolehan vaksin COVID-19 untuk mendapatkan jaminan bekalan vaksin sebanyak 40% liputan populasi. Kerajaan juga sedang dalam proses rundingan akhir dengan Sinovac, CanSino dan Gamaleya bagi mendapatkan jaminan bekalan vaksin bertambah melebihi 80% jumlah populasi negara atau 26.5 juta. Kerajaan juga akan pastikan hanya vaksin yang memenuhi ciri-ciri keselamatan, kualiti dan berkesan yang akan didaftarkan dan digunakan di Malaysia. Proses penilaian ini dibuat oleh Jawatankuasa Penilaian Produk Bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA untuk kelulusan dan pihak berkuasa kawalan dadah bagi tujuan pendaftaran sebelum vaksin COVID-19 tersebut boleh digunakan di Malaysia. Saudara-saudari yang saya kasih sekalian, saya ingin mengingatkan seluruh rakyat, termasuk diri saya sendiri, untuk terus mematuhi semua SOP yang telah ditetapkan. Ya, betul, kita akan menerima bekalan vaksin tidak lama lagi, tetapi ini bukan satu-satunya langkah pencegahan dan pastinya bukan untuk penyembuhan. Pencegahan yang paling utama adalah dengan diri kita sendiri. Melakukan amalan mencuci tangan, gunakan sabun dengan kerap, gunakan hand sanitizer sekiranya tiada punca air yang berdekatan, pakai pelitup muka ketika berada di tempat awam, jaga jarak fizikal dan elakkan daripada bersentuhan. Bersama kita berpeluang untuk membendung dan memutuskan rantaian penularan jangkitan COVID-19 daripada menjadi lebih teruk. Dan saya sangat berharap agar segala nasihat dan peringatan yang saya sampaikan hari ini akan dipatuhi sepenuhnya oleh setiap lapisan masyarakat. Saya beri jaminan bahawa kerajaan akan lakukan yang terbaik untuk memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat. Dan saya juga memohon kepada anda semua untuk lakukan yang terbaik untuk melindungi diri masing-masing, untuk melindungi komuniti dan masyarakat. Dan hanya dengan bersatu melawan virus ini, kita boleh menang, insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tak boleh